Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa khabar? Sihat ya? Di musim PKP ni. InsyaAllah mudah-mudahan Ustaz doakan semua sihat-sihat selalu. Di masa kita ni, musim PKP ni kita berada di rumah. Jadi Ustaz buatlah video untuk mengajar pelajar-pelajar tahun 2 ya. Di mana mengikut buku teks ini kita akan belajar tajuk ibadah ya, iaitu diriku bersih. Okey, diri saya bersih. Saya nak diri saya bersih. Okey, baik kita tengok muka surat pertama, kita tengok apa yang ada di sini. Okey. Mari kita uh, mari kita apa dia tulis tu? Mari fikirkan. Okey, ni adalah ada satu conversation ataupun perbualan, anak-anak perbualan macam kita sama-sama kawan-kawan kita duduk sembang kan, kawan-kawan kita duduk sembang dekat bilik kaunseling ke, ataupun kita duduk sembang dekat bilik istirahat ke, kita duduk sembang dengan kawan kita. Jadi seorang kawan ni tanya pada kawan ni, dia tanya ni, tengok nombor-nombor yang ada di situ lah. Tengok ni nombor 1, nampak tak nombor 1. Okey. Ni dia. Okey, kejap ya. Ustaz nak setkan ni betul ni. Okey, pertama. Ni nombor 1. Kita baca kat sini. Yusuf. Ni kawan dia nama Yusuf. Yusuf, jika tiada air, adakah cara lain untuk beristinja? Jadi, ni. Brother ni. Budak ni. Dia tanya pada kawan ni. Dia tanya. Ada tak cara lain kalau tak ada air untuk beristinja? Anak-anak tahu istinja tu apa? Istinja ni. Alif sin ta nun jim alif hamzah. Istinja. Istinja ni maksud dia kita basuh lah. Basuh lepas kita kencing ke, berak ke, ataupun kita pergi ke tandas tu, kita nak basuh najis-najis kita tu. Najis-najis kita sama ada daripada depan ataupun daripada belakang lah. Jadi, untuk beristinja selain daripada air, kalau tak ada air nak buat macam mana? Kalau air tak ada, hari tu air tak ada ataupun kering kontang, tempat kita pergi tu memang tak ada air. Kalau ada pun air untuk minum saja. Nak tahu. Jadi air yang kita nak gunakan tu tak boleh nak guna untuk basuh berak dan kencing. Kita terpaksa guna benda lain. Jadi di sini kita nak belajar. Jadi Yusuf pun kata, Yusuf kata apa? Yusuf cakap, dia kata ada cara lain. Beristinja ialah, di sini dia ada huraian-huraian lagi. Okey, kita baca kat sini. Tu dia, baca dan fahami ya. Alat-alat untuk beristinja. Pertama, air mutlak. Air mutlak ni sudah tentulah kita faham lah. Air mutlak terdiri daripada air telaga, air hujan, air sungai, air laut. Itu air mutlak. Air memang air yang bersih lah, bukannya air kopi ke air Milo mana boleh. Air tu semua bersih tapi tidak boleh menyucikan. Dan benda-benda kesat. Yang ni kita nak belajar. Benda-benda kesat. Pertama dia tulis ni kain. Kain. Ni. Perca-perca kain. Jangan guna kain yang nak digunakan untuk pakaian, jangan. Perca-perca kain kain buruk ke apa ke kan. Lepas tu apa dia? Kertas. Macam ni, kertas. Ada yang gunakan kertas tisu, ada yang gunakan kertas surat khabar lama. Jangan surat khabar baru. Kesian lah. Kita nak baca, tengok ada bau busuk. Yang seterusnya batu. Nampak ada batu. Ni batu. Dan seterusnya kertas tisu. Ada kertas tisu ni. Daun kering. Nampak tak daun-daun kering? Nampak. Dan seterusnya kulit kayu. Kulit kayu tu yang dah tertanggal lah daripada kita panggil pokok tu, boleh kita gunakan anak-anak. Okey, itulah alat-alat untuk beristinja. Apa dia? Pertama, kain perca ke, kain-kain yang tak guna, kain buruk kan. Seterusnya kertas surat abang, surat abang lama lah. Yang seterusnya batu. Yang seterusnya kertas tisu. Yang seterusnya daun-daun kering. Yang seterusnya kulit kayu. Ya, kita boleh gunakan benda ni untuk lap tempat keluar najis kita tu.
Jadi kita kena faham tu benda tu. Okey, baik, seterusnya dekat sini kita nak bagi tahu bahawa sebenarnya istinja menggunakan air itu adalah lebih afdal. Tapi nak cerita di sini kalau tak ada air tak ada. Air tak ada. Nak cari pergi mana? Kita pergi dalam hutan camping, tengok-tengok kita sesat. Contohlah kita tersesat. Nauzubillah, kita tak mahu kita tersesat. Bila kita tersesat, kita ada air hanya satu botol saja. Ada air satu botol saja untuk minum. Jadi air tu kita nak guna untuk ambil wuduk, nak minum, nak ambil wuduk pun kalau boleh dah terdesak macam tu dah tak boleh nak guna lah. Kita kena bertayamum kalau tak ada air. Hanya boleh kita guna untuk minum saja sebab darurat. Jadi kita nak gunakan benda-benda lain untuk membasuh kemaluan kita, tempat keluar najis tu pada depan dan belakang. Jadi benda itulah yang kita nak belajar, istinja. Tapi walau bagaimanapun dengan air lah yang paling afdal. Baik, kan kita belajar lagi ciri-ciri alat beristinja. Pertama, benda-benda yang kesat. Dia kena ada benda-benda kesat, tak boleh benda-benda yang licin. Seperti batu dan kertas. Batu, beri contoh kat situ kan. Yang kedua, bukan benda dimuliakan. Nak beristinja, nak guna benda yang kita nak sapu ataupun kita orang utara panggil nak relas. Nak relas tu dengan gunakan makanan boleh ke? Kita ambil roti boleh tak? Tak boleh roti. Sekali ada orang makan kan roti tu, ada ayam pergi makan, kesian ayam tu kan. Kan? Jadi kita tak boleh. Tak boleh guna makanan, dilarang. Bukan benda yang dimuliakan. Bersih dan suci, bukan benda kotor seperti najis dan darah. Tak boleh kita, benda yang kita nak guna tu terdiri pada najis dan darah. Najis nak menyucikan najis mana boleh. Jadi kita tak boleh gunakan benda-benda yang kotor ya. Dan seterusnya yang keempat, boleh menghilangkan najis bukan benda yang licin seperti plastik dan kaca. Kalau kita guna plastik, bayangkan kita sapu, tengok lagi pergi tempat lain pula, kena tempat lain pula. Bukannya nak membersihkan, last sekali jadi apa? Jadi makin kotor, makin berlengah, makin berlemuh, makin pergi merata najis tu. Jadi, tak boleh benda yang licin. Dan benda kaca lagi tak boleh lah. Kaca dia licin, permukaan dia licin. Dia nampak kaca, dia nak guna kaca untuk beristinja tak boleh ya. Dan syarat-syarat beristinja selain air. Ni ada syarat-syarat dia. Syarat-syarat dia, najis tidak beralih daripada tempat asal. Maknanya najis tu tak melekat tempat lain, tak melekat. Contohnya tak lekat dekat kita punya apa, macam kita, maaf tak kata kat sini lah, masalah membuang air bukan normal lah, macam kita sakit perut kan, tak boleh. Kena cari air juga lah. Najis masih belum kering. Najis tengok dah kering, tak boleh lah. Dia tak guna dah. Kita nak beristinja, dia kena sebelum kering ya. Baik. Seterusnya, ni cara-cara nak beristinja. Saya nak tunjukkan sikit. Cara-cara beristinja selain air. Pertama, sapu kubul dan dubur dengan benda kesat. Kubul ni benda di depan. Maksud dia kemaluan kita di depan. Kalau dubur, benda di belakang. Okey, dia tunjuk gambar bear kat sini. Ustaz pun nak tunjuk ni gambar bear. Bukan gambar bear ni. Budak kecil. Kan? Ni patung ya. Jadi dia gunakan di sini batu. Ustaz dah cari dah batu kat sini. Nampak dah batu. Okey. Jadi kat belakang dia tu kita kelas dia. Kita sapu dia. Contohnya satu, kita buat dekat tempat keluar najis kita tu. Kalau depan lah, kalau depan, kalau belakang, jangan kuat sangat, lagi dalam pula, berdarah pula. Macam tu. Okey. Seterusnya kita letak kat tepi. Ambil batu yang lain pula. Kena sedialah batu ni. Batu-batu ni kena sedia. Jangan dah berak, jangan dah buang najis barulah nak pergi cari batu. Tak boleh lah macam tu. Kan? Kita kena pergi cari, ambil dulu bahan-bahan istinja tu. Kulit kayu,
kertas ke, uh, apa ni, tisu ke, kita ada dah sebelum kita nak buang najis tu. Kita dah ada dah. Jadi kita sediakan. Ni cerita dia bila air tak ada. Nak buat macam mana. Seterusnya yang kedua, okey, yang kedua tengok bear ni, yang kedua ni sapu dengan 3 kali sapu. Maksud dia 3 kali sapu. Kan? 2 kali sapu. Batu yang lain lah. 3 kali sapu. Batu yang lain 3 kali. Semua 3 kali. Batu yang dah guna tak payah guna lah. Dan setiap nombor 3 ni, setiap sapuan menggunakan benda kesat yang baru. Maksud dia kita kena set lah. Kalau kita yakin 3 tu sudah selesai bersih bahagian dubur kita, mana selesai lah. Kalau tak bersih lagi, kita gunalah batu baru ataupun, sebab tu kalau boleh kita cari yang lebih. Kalau kita afdal tu 3 sajalah, sebab kita nak cuba latih diri kita. Tapi kalau lebih pun tak apa. Jangan sampai 20 batu. Tak larat lah, banyak sangat kan. Takat-takat mana patut sampai habis hilang lah najis-najis dekat dubur kita tu. Okey. Ni baby sebagai contoh lah kan. Tapi kita nak buat ni, buat kat diri kita lah. Okey, seterusnya kita nak tengok tentang kepentingan beristinja selain air. Apa ustaz ni kata? Okey, ustaz ni kata mudah didapati. Betul, bila kita dalam keadaan terdesak macam tu, kita mudah dapati. Kan? Mudah dapati kat mana-mana kita boleh dapati benda-benda yang ustaz sebut tadi. Sebagai pilihan selain air. Sebagai pilihan kita selain kita menggunakan air. Ini untuk masa depan kamu. Kamu mungkin akan mendapi hidup yang berbeza-beza nanti. Kamu ada pengalaman macam-macam. Kita nak gunakan semua perkara-perkara yang dipermudahkan oleh Islam, agama kita, untuk kita menyuci dan kita boleh sembahyang, kita boleh beramal dengan selesa lah selepasnya ya. Baik. Dan juga ada yang kat sini Ustaz beritahu kita boleh gunakan permukaan batu ni. Dia ada macam kat sini kita boleh guna, kat sini kita boleh guna. Jadi kita boleh buang najis kita kat sini. Kat sini. Kat sini. Ni bucu ni. Lepas tu bucu ni pula boleh. Tapi janganlah bagi kena tangan kita kan. Kalau boleh ambil batu yang agak besar sikit. Macam tu. Boleh guna macam tu. Dia ada bucu-bucu batu tu kita boleh guna. Dan cara yang paling afdal sekali istinja ni sebenarnya anak-anak adalah dengan kita gunakan benda-benda kesat tadi, lepas tu kita basuh dengan air. Kalau ada air, kita basuh dengan air. Itu yang paling afdal. Tapi kalau kita tak ada air, kita basuhlah dengan benda kesat saja. Tapi yang paling afdal guna benda kesat dengan air. Baik. Jadi nanti kalau lepas PKP kita boleh buat sama-sama, insya-Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkanlah urusan kita nak belajar ni. Okey, takat tu dulu tajuk kita, iaitu kebersihan diri yang kita belajar sebentar tadi.